Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, ketemu lagi kita dalam subjek adab. InsyaAllah dalam video kali ini kita akan masuk pelajaran yang baru, itu pelajaran yang ke-8. Ini pelajaran yang terakhir lah, iaitu adab dengan Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita mula dulu baca dan fahami. Yang pertama sekali, Al-Quran ialah kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah Al-Quran ni kitab Allah, bukannya kitab manusia. Kitab yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, kalamullah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab yang wajib kita percaya ada 4. Zabur, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan juga kitab Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, Al-Quran ialah panduan hidup bagi umat Islam. Panduan hidup ni makna kata kita punya guideline ataupun apa yang kita punya peraturan, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat dan sebagainya. Kita wajib menghormati Al-Quran, wajib. Tak boleh buat Al-Quran ni sewenang-wenangnya. Al-Quran ialah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar. Al-Quran ni ialah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar. Nabi Muhammad ada macam-macam mukjizat. Terbelahnya bulan, awan mengikuti ke mana saja Nabi Muhammad pergi. Tapi Al-Quran ni adalah mukjizat yang terbesar sekali. Al-Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari kiamat. Sampai hari kiamat Allah Ta'ala akan pelihara Al-Quran. Bermakna susah untuk musuh-musuh Islam nak reka surah baru, ayat baru. Susah. Ada banyak kes yang terjadi macam tu. Orang reka ayat Quran, orang reka surah, tapi benda tu sekejap je. Sekejap je sebab Allah Ta'ala pelihara. Seterusnya, adab membawa dan menyimpan Al-Quran. Macam mana kita nak bawa dan macam mana kita nak simpan Al-Quran. Ada adab dia. Yang pertama, membawa dan menyimpan Al-Quran dalam keadaan suci dan berwuduk. Nak bawa Al-Quran ni kena ada wuduk. Tak boleh tak ada wuduk, dalam keadaan hadas kecil, hadas besar, kita bawa Al-Quran, tak boleh. Yang kedua, pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan, tangan yang elok. Simpan di tempat yang bersih. Kena simpan dekat tempat yang bersih lah. Kalau tempat tu berhabuk ke, kotor ke, kita bersihkan dulu. Letakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Bukan setakat tempat tu bersih, mesti letak tempat tu tinggi. Tak boleh letak dekat bawah-bawah. Contohnya macam rak kita tu, jangan letak kat bawah sekali, letak kat atas, biar tinggi. Dan sini cikgu nak tambah, kalau nak bawa Al-Quran tu, contohnya kita pegang Al-Quran, nak berjalan, nak bawa, pastikan pegang Al-Quran tu tinggi daripada paras pinggang. Jangan bawa terhuyung hayang dekat bawah macam tu. Okey. Seterusnya, faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Quran. Kita dah tahu dah apa adab membawa dan menyimpan Quran. Apa faedah dia kalau kita buat ni 4 benda ni? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang yang memuliakan Al-Quran. Al-Quran kita kena jaga, kita kena memuliakan Al-Quran. Bila kita buat macam tu, Allah Ta'ala akan kasihkan kepada kita. Yang kedua, hidup diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, sebab Al-Quran ni adalah kalamullah. Kalau kita menjaga Al-Quran, Allah Ta'ala akan memberkati hidup kita. Apa maksud berkat hidup ni? Maksud berkat hidup ni, hidup dia jadi senang. Dia tak kaya, tapi dia rasa tenang, rasa aman, damai. Dia tak semestinya kaya tu baru berkat. Tak. Hidup berkat ni hidup tenang, aman, damai, makan elok je, rumah elok je, kereta elok je. Walaupun tak mewah mana, tapi hidup senang. Yang ketiga, hati dan jiwanya bersih daripada sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni adalah sifat yang terkeji.
Allah Ta'ala akan sucikan hati kita, hati dan jiwa, mendapat syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Pada hari akhirat kelak, Al-Quran akan memberi syafaat kepada mereka yang menjaga Al-Quran, menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran. Okey, seterusnya, akibat tidak beradab dengan Al-Quran. Apa dia akibat dia kalau kita tak buat adab ni? Yang pertama, hidup tidak diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi hidup akan berkat, yang ni hidup tak akan berkat. Hidup tak berkat ni macam mana? Dia kaya tapi selalu rasa susah. Katil dia besar tapi tidur tak cukup. Makanan dia banyak tapi tak boleh nak makan sebab sakit. Itulah dimurkai Allah SWT. Kalau kita jaga Al-Quran, Allah Ta'ala akan kasih ke kita. Tapi kalau kita tak jaga Al-Quran, Allah Ta'ala akan murka kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Hati tidak tenteram kerana telah melakukan dosa. Siapa yang melakukan dosa, hati dia mesti tak tenang, hati dia mesti tak tenteram, rasa kusut, masai, rasa serabut. Macam itulah. Baik, kita pergi seterusnya. Adab sebelum membaca Al-Quran. Sebelum nak baca Al-Quran ni ada adab dia, ada tata cara dia. Yang pertama, memakai pakaian menutup aurat. Ini untuk lelaki dan perempuan. Kalau lelaki, insya-Allah mudah. InsyaAllah mudah, walaupun mudah tapi jangan ambil mudah. Kalau nak baca Al-Quran, jangan pakai seluar pendek. Kena pakai baju. Janganlah tak pakai baju. Kalau bagi pelajar yang perempuan, pakailah tudung, lengan panjang, tutup aurat. Yang kedua, berwuduk. Nak baca Quran ni elok berwuduk lah, supaya kita senang nak pegang, nak selak muka surat lain ke apa ke, nak tutup, nak bawa, nak simpan balik. Yang ketiga, duduk di tempat yang bersih. Jangan main duduk kat tempat yang kotor. Duduk tempat yang bersih. Selain daripada duduk tempat yang bersih ni, duduk tempat yang elok. Sebagai contoh, bawah tangga. Bawah tangga memang bersih tapi tak elok lah. Sebab tangga tu orang lalu lalang, naik turun. Kita duduk kat bawah tu baca Quran, tak elok lah. Cari tempat yang bersih dan elok. Yang keempat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni tambahan je lah. Siapa yang buat boleh dapat pahala. Tak menghadap kiblat pun tak apa, tapi ni adab. Seterusnya, berdoa sebelum membaca Quran. Kita baca doa lah. Baca doa belajar pun boleh juga. Yang kamu dah baca sebelum ni kan. Yang terakhir sekali, membaca isti'azah dan bismillahirrahmanirrahim. Isti'azah ni nanti dalam video minggu depan cikgu beritahu apa dia isti'azah. Baca isti'azah dan juga bismillah. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Daripada surah An-Nahl ayat 98. Ni dalam Quran lah. Apa maksud dia? Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang kena rejam, syaitan yang direjam. Baik, itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.